Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di hari yang baru dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Jessica John. Hari Khamis 28 Januari 2021 bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro. Selamat pagi Jess. Selamat pagi, John. Apa khabar? Khabar baik, John. Cantik Sihat. baju hari ni. Ya, selalu cantik, John. Si malu puji diri. Tak apa. Orang tak puji sendiri, pujilah. Betul. Baiklah. Dan juga satu peringatanlah kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, silakan ikuti kita di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran kita sebelum ini, boleh saksikan di YouTube TVS TV. Baik Jess, seperti biasa kami akan membawakan perincian ataupun perkembangan COVID-19 di Malaysia dan juga Sarawak dan juga antara beberapa berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan seperti biasa kami akan mulakan dulu dengan perincian ataupun perkembangan COVID-19 di Malaysia. Semalam sebanyak 3,680 jangkitan baharu COVID-19 direkodkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 191,114 kes. 7 kes kematian baharu dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan korban akibat COVID-19 adalah 707 kes. Kes aktif keboleh jangkitan COVID-19 kini mencecah 42,389 kes. Jumlah kes sembuh terus catat peningkatan sebanyak 1,858 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh ialah sebanyak 151,018 kes. Sebanyak 314 pesakit sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, 122 kes memerlukan bantuan pernafasan. Dan mengenai penularan mengikut negeri pula, semalam Johor telah pun mencatatkan pertambahan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 1,069 kes, diikuti Selangor 822 kes dan Kuala Lumpur 698 kes. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula, mungkin Jess boleh kongsikan. Baik, semalam Sarawak telah mencatatkan 1 kes kematian baharu di mana melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian telah meningkat kepada 34 kes. Manakala terdapat 70 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak, di mana Sibu telah mencatat 34 kes, Dalat 10 kes, Bintulu 9, Kanowit 7, Betong 4, Miri 2, Serian 2, Kuching 1 dan Bauk 1. Lalu ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 3,774 kes. Dan Sarawak juga semalam, Jom, telah mencatatkan 2 kluster baharu, di mana Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 2 lagi kluster baharu, iaitu kluster Indah Riang di daerah Kuching dan kluster Bedayan di daerah Serian. Lalu ini telah menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang aktif adalah sebanyak 10 kluster. Kluster Indah Riang di Kuching, kluster Bedayan di Serian, kluster Rakut di Miri, kluster Bukit Sekubung Sebauh, kluster Jelita Miri, kluster Pasai Sibu, kluster Keranji Tabuan di Kuching, kluster Bah Sayap di Miri, kluster Stutong di Kuching dan juga kluster Mado Meradong, John. Terdapat 143 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari semalam di Hospital Sibu sebanyak 102 kes dan juga Hospital Miri 28 kes, Hospital Bintulu 8 kes dan Hospital Umum Sarawak sendiri telah mencatatkan 5 kes sembuh semalam. Lalu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih ataupun dibenarkan discharge telah meningkat sebanyak 2,101 orang, John. Itu dia perincian di Sarawak, John. Itulah kalau kita lihat peningkatan kes ataupun jumlah kes tidak lagi menunjukkan trend yang menurun. Betul. Jadi kita lagi pun banyak lagi kluster-kluster yang aktif, bukan saja dekat Sarawak tapi di Malaysia secara keseluruhan, ya. Jadi seringkali kami ingatkan kepada anda patuhi SOP, tingkatkan kebersihan diri. Kalau tak ada urusan penting, tak payah keluar rumah. Dan juga kita tahu dekat Sibu tengah menjalani PKP. PKP. Dan semalam kalau tak silap saya, JPBNS turut mengumumkan PKP akan disambung sehingga 14 Februari 2021. Jadi sambutan Tahun Baru Cina memang tidak boleh diadakan. Mungkin boleh tetapi dalam rumah sendiri saja. Bersama dalam golongan keluarga, kalangan keluarga saja, betul. John. Aktiviti ziarah menziarahi tidak dibenarkan, aktiviti merentas daerah, merentas negeri memang tidak boleh diadakan. Jadi itulah, sama-sama kita jaga kita, sama-sama kita bekerjasama sebab ini merupakan tanggungjawab kita untuk meleraikan lekuk COVID-19. Itu ayat gasuh, meleraikan lekuk.
melandaikan. Melandaikan. Oh, melandaikan. Alamak, salah. Baiklah, Jess, mungkin ringkas berita seterusnya. Tadi nak sambung semula sedikit mengenai dengan PKP di Sibu dan PKPB di bahagian lain di Sarawak, di mana dia akan dilanjutkan hingga 14 Februari. Ini berikutan kerana memandangkan kes positif COVID-19 di Sarawak masih tinggi, John, dan bilangan kawasan hijau semakin berkurangan. Jadi Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu yang sepatutnya tamat pada 29 Januari, iaitu esok hari, tapi akan dilanjutkan sehingga 14 Februari 2021. Jadi pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sibu ini disebabkan 30 Januari itu tadi sepatutnya tamat 12 hari bulan 1 pagi hingga 14 Februari dia kata. Maksudnya dia akan lanjutkan hingga 14 Februari, John. Cun-cun Valentine's Day, John. kena lanjutkan. Jadi kepada sesiapa yang nak sambutkan Valentine's Day tu kena hold dulu. Sabar. Beliau berkata demikian dalam sidang media harian COVID-19 di Sarawak, ya. Dan juga Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas juga turut mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak, di mana sepatutnya di bahagian-bahagian lain di Sarawak sepatutnya akan dikuatkuasakan daripada 1 hingga 14 Februari 2021. Jadi sama-samalah kita mematuhi PKPB yang telah dilaksanakan ini. Betul. Baik. Berita terakhir yang kami nak kongsikan kepada anda iaitu bayaran BPN 2.0 akan dikreditkan dalam masa seminggu. Itu kata Menteri Kewangan Tengku Zafrul, dan beliau juga berkata meminta agar penerima bantuan berkenaan supaya tidak keliru mengenai bayaran yang disalurkan bermula 21 Januari lalu. Jadi kepada anda yang mungkin akan menerima BPN 2.0 tak lama sekali lagi, gunalah bantuan ini dengan sebaiknya. Janganlah salah gunakan bantuan ini, sebab ini bantuan kerajaan untuk membantu rakyat. Jadi baik, itu saja antara ringkasan berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan untuk pagi ini, Jess, mungkin Jess boleh kongsikan apakah topik kita pada pagi ini, tetamu kita yang pertama. Baik, tetamu kita yang pertama kita akan bercakap mengenai muzium di Sarawak. John pernah pergi muzium di Sarawak tak? Pernah. John suka tengok apa artifak dekat sana? Betul, saya suka lihat sejarah-sejarah, artifak-artifak, dan itulah, dan disebabkan oleh norma baharu sekarang, kita tak boleh melancong dan sebagainya, pelancong pun tak boleh datang ke sini, muzium pun ditutup. Jadi agak rindulah untuk pergi melawat muzium. Jadi kita nak tahu mengenai hala tuju muzium pada tahun 2021 ini, apakah perancangan, apakah yang akan berlaku, dan apa yang telah pun apa 2020 telah pun menyebabkan muzium terjadi. Bukan muzium terjadi, apa yang berlaku. Jadi untuk itu kita bersama dengan Encik Tazuddin Mohtar, Pengarah Muzium Sarawak. Selamat pagi Encik Tazuddin. Selamat pagi, selamat datang. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Terima kasih. Baik, kita nak tanya, kita tahu tahun 2020, tahun lepas, merupakan tahun yang mencabar. Kita tak boleh, pergerakan kita dihadkan dan sebagainya. Berapa banyak kesan yang telah pun terjadi pada muzium akibat pandemik ini? Terima kasih John dan Jess. Bukan hanya saja di Sarawak apabila pandemik COVID ini berlaku, tapi di seluruh dunia. Dan kebanyakan institusi muzium mengalami penurunan dari segi pelawat dan sebagainya. Jadi mana-mana institusi muzium, terutamanya yang berbentuk private, mengalami penurunan terkesan, di mana entry fees mereka tidak dapat menerima pelawat yang begitu ramai. Salah satu contoh yang amat ketara sekali seperti di Perancis, sebuah negeri yang banyak muzium, dan contohnya seperti di Louvre, sebuah muzium terkenal. Louvre, kalau satu hari dia menerima hampir 400,000 pelawat. Berbanding dengan kita juga tidak terkurang dari segi pelawat ke muzium. Jadi ini mengibatkan satu penurunan yang begitu ketara sekali. Tapi muzium tidak berdiam. Muzium mempunyai cara dia tersendiri untuk menyampaikan maklumat tentang warisan sejarah dan sebagainya. Jadi muzium go online, dan juga di Facebook dan media-media masa yang lain. So inilah cara muzium untuk menyampaikan maklumat dan juga
tentang perkembangan dunia museum itu sendiri. Termasuk Museum Sarawak. Termasuk Museum Sarawak. Go Kita online, ada online, Okey. kita ada Facebook, kita ada melalui Instagram dan alhamdulillah satu perubahan yang agak menarik bagi kita, bukan secara fizikal tapi juga secara online. Itu yang kita lihat satu perkembangan yang positif lah di dalam masyarakat kita. Lagipun kita lihat juga bukan hanya kita melihat kepada pelawat kita yang lebih berusia, tapi muda-mudi pun tertarik juga. Inilah Betul. satu perkembangan yang positif lah. Sebab yang Sebab kita muda buat lebih suka kita pergi pernah ya online. saya selalu melihat apabila kita melihat muda-muda ini agak tidak begitu cenderung dengan museum. Yap. Tapi bagaimanakah saya selalu berbincang dengan rakan-rakan, how do we pull this group of people so that dia berminat dengan museum. Dan lagi kita lihat pada polisi kerajaan tentang polisi digital ni. Jadi inilah satu landasan yang baik untuk kita menarik lebih ramai pengunjung, terutamanya muda-mudi ke museum. Sebab dia minat, dia techno savvy. Yes. So what should we do with this group of people? So inilah hasrat kita lah dalam tahun 2021 dan seterusnya hingga kita mencapai satu tahap yang boleh kita banggakan, museum dan muda-mudi satu ikatan yang begitu baik sekali. Jadi mungkin Encik Tazuddin boleh kongsikan apakah antara strategi ataupun cara yang dilakukan untuk menarik minat golongan muda ni? Dalam kita menyediakan platform yang baru untuk museum, kita banyak menggunakan WhatsApp dan kaedah-kaedah yang barulah di mana orang pelawat boleh menggunakan handphone dan ada QR code dan begitu juga dengan penyediaan audio dan visual. So inilah cara kita lah yang barulah, banyak menggunakan teknologi moden lah. Dan dalam proses mendokumentasikan sesebuah artifak ini tadi yang dijumpai, apakah kriteria utama yang diambil kira oleh pihak Jabatan Museum Negeri Sarawak? Dokumentasi memang satu peranan yang penting untuk untuk menghidupkan artifak tersebut. Tanpa dokumentasi, artifak itu tidak akan bermakna. Betul. Jadi cara kita memperolehi artifak adalah banyak kaedah, melalui pembelian, melalui penyelidikan atau lapangan atau sumbangan dari masyarakat. Ini yang kita kita lakukan. Tapi kebanyakan yang kita perolehi adalah dari lapangan dan juga perolehan. Jadi apa yang kita lakukan, kita nak tahu siapa pembekal kita itu. Itu yang penting. Dan juga kita akan menggunakan kaedah dalam pemuziman, sukatan dan selepas itu latar belakang artifak tersebut. Ini yang penting. Latar belakang sejarahnya, macam mana dia gunakan, siapa yang menggunakan, di mana dan semua bila fakta. dia. Semua fakta itu penting. Semua fakta itu Ini merupakan sejarah bagi artifak itu. Yep. Jadi bila kita menyimpan dan juga mempamer, data ini amat penting bagi bukan hanya pelawat tapi juga penyelidik dan juga mana-mana orang yang berminat untuk mengetahui sesuatu artifak atau spesimen itu. Kita mempunyai koleksi berbeza atau berbilang. Kita ada koleksi natural history, kita juga ada koleksi sejarah, dokumen sejarah, manuskrip sejarah, koleksi budaya seperti seperti seramik, bakul dan sebagainya, tekstil, banyak Jadi kita juga ada koleksi-koleksi yang lain, arkeologi terutamanya. Ini Sarawak mempunyai koleksi etnografi dan juga natural history dan arkeologi yang begitu besar sekali. Dan pada satu ketika kita dikatakan mempunyai the best collection, bukan saja di Malaysia tapi di rantau Asia. Tapi kita ingin mempertahankan kedudukan ini dengan membuat satu dokumentasi yang begitu padu dan baik dan supaya ia berkesan. Inilah hasrat kita dalam
ke arah menuju sebuah organisasi yang disifatkan sebagai informal pendidikan atau semi education. Ini penting. Jadi dalam rancangan kita, kita sekarang ini telah merangka perancangan strategik kita dalam tahun 2021. Kita fokuskan kepada penyelidikan koleksi tersebut. Ini penting. Dan seterusnya kita juga akan melaksanakan penyelidikan di lapangan untuk mencari lebih banyak lagi tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang kita boleh kekalkan sebagai warisan Sarawak itu sendiri. Itu penting. Itulah banyak perkongsian oleh Encik Tajuddin mengenai Museum Sarawak, dan Museum Sarawak juga mempunyai, ataupun Sarawak dikenali sebagai antara mempunyai history yang ataupun artifak yang antara yang terbaik di rantau Asia. Jadi selepas ini banyak lagi perkongsian ataupun banyak lagi yang kita nak tahu mengenai Hala 7 Museum pada tahun 2021 ni. Kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini. In a fast-paced world, we need to maximize our time to the fullest. Like paying your bills while you're at work without having to move anywhere, right from your office chair. Sarawak Pay can do that. Subscribe to multiple bills all at once. Gone are the days when we pay our bills in a traditional way. Say goodbye to over-the-counter payment and the hassle of queuing and waiting. Hop onto the cashless lifestyle train. We do things faster here. Choose the easy way. It's just a download away. Sarawak Pay, towards cashless lifestyle. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami berdua. Baik, kita masih lagi dengan Encik Tajuddin Mohtar, Pengarah Museum Sarawak, dan kita membincangkan mengenai Hala 7 Museum Sarawak di tahun 2021. Baik, Encik Tajuddin, seperti yang diwawarkan pada tahun lepas, kita tahu bangunan Museum Sarawak yang baru iaitu Borneo Cultural Museum dijangka akan buka pada bulan April tahun ini. Jadi mungkin boleh kongsikan apakah progres Museum baru Sarawak ini? InsyaAllah, John. This is our biggest investment. Dan mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah Museum Sarawak. Dibina dalam, permulaannya dalam tahun 86. Dan yang kita lihat sekarang, yang bangunan lama itu dibina dalam tahun 1891. Itulah permulaan kita. Jadi throughout sepanjang 130 tahun perkembangan permulaan Museum Sarawak. Jadi kita telah, alhamdulillah, kerajaan telah mengorak langkah satu investment yang begitu besar sekali dalam tahun 2015, di mana kerajaan telah membina sebuah museum yang begitu besar sekali, 5 tingkat dengan kos yang begitu tinggi. So this is a correct direction, atau satu Hala 7 yang berani yang diambil oleh kerajaan negeri, memandangkan museum memainkan peranan yang penting, bukan hanya dari segi tourism atau pelancongan, tapi juga dari segi pembangunan modal insan yang lain, dari sudut social development, sudut pendidikan, dan juga mempertahankan khazanah. Itu yang saya lihat amat begitu positif sekali. Di mana di tempat-tempat lain pun museum memang begitu diminati dan menyumbangkan
satu sumbangan yang begitu besar sekali. Dan di Sarawak sekarang ini walaupun di mana-mana museum dilihat sebagai satu industri, bukan lagi sebagai satu institusi begitu saja, industri. So it's a very big industrial Dewan. Jadi itulah dengan tertubuhnya museum baru ini yang kita insya-Allah kita panggil Borneo Cultures Museum. Di mana sebuah museum besar 5 tingkat lagi dan disediakan dengan satu ruang pameran yang begitu luas sebesar 7,000 lebih square meter. So begitu besar sekali. Jadi banyaklah pengisian yang perlu kita laksanakan dan pembangunan museum ini bukan hanya boleh setahun atau 2 tahun seperti seperti kita membina satu rumah atau bangunan. Dia special, dia ada fizikal, dia ada pengisian pameran. So yang dalam pembinaan sebuah sebuah fizikal atau museum itu memerlukan satu pendekatan yang begitu berbeza. Dan begitu juga kita melaksanakan penyelidikan tentang apakah artifak-artifak yang akan kita pamerkan. Dia begitu dia menariklah saya lihat. Dan untuk museum yang baru ini kita anggarkan sebanyak 1,600 artifak yang akan kita pamerkan. Dan each of these artifak akan kita curate atau kita akan ada cerita. So kita ada pool of researchers to do this curation of artifacts. Kita ada team, our content development team yang saya anggap alhamdulillah lah kerana tim ini amat begitu tekun sekali dalam melaksanakan kerja-kerja curation ini. So insya-Allah apabila terbukanya nanti museum ini insya-Allah dalam bulan April kita akan mendapat satu pameran yang begitu baik. Kita harap tiada halangan lah untuk insya-Allah. Kita doa. Tapi kita berdoa. Kita doa. Tapi Tak ada halangan kita boleh kita pergi. harap tak ada pada perkembangan ini COVID kita pun turun, but we PKP are tak moving ada. forward. We won't be stopped by this thing, but we are moving forward because tentang pengisian maksud saya tentang penyediaan struktur-struktur lain seperti seperti showcase dia. Showcase dia kita dah pasang dan alhamdulillah dah siap. Showcase pun satu showcase yang begitu special juga untuk museum, bukan hanya peti pameran begitu saja, tidak. Dia mesti airtight, mesti kukuh dari segi security dia dan sebagainya. Dan juga satu tim lagi working on the mounting. Mounting ni macam manakah artifak itu akan dipamerkan. Kesesuaian dia macam mana dia boleh menarik perhatian, tidak kita macam di gedung-gedung beli belah dia pamer kan untuk menarik juga. Tapi museum pun macam tu juga, ada strategi lighting dia macam mana, ambience dia macam mana. All these things play a role in order to menghidupkan artifak itu atau pameran itu. So the ambience and the lighting play a very important role. Ini macam seronok John. Tak sabar saya nak pergi April. Kalau lah April. Working in a museum is very very seronok, menyeronokkan because it's create your creativity and your one. How you innovate all these things. So in order to it's very interesting to me lah. I've been working in the museum for almost 30 plus years. And this is the thing that I see, satu perkembangan yang baik lah. And then sekarang ini museum tidak tertumpu lagi pada artifak, tapi macam mana cita rasa masyarakat itu boleh kita in order to pull more crowd into the museum and they learn something. So these are the thing lah. We need to we need to link. Kalau itu berkenaan dengan museum baru, tapi bagaimana pula perancangan untuk museum lama? Bagaimana contohnya sudah tentunya menyimpan banyak sejarah semenjak pembukaannya pada tahun 1891. Bagaimana perancangan seterusnya pihak jabatan museum untuk museum lama? Untuk museum lama yang kita always call it all building, that is our kata orang nadi. Bukan hanya kepada orang museum tapi juga kepada masyarakat Sarawak keseluruhan. Bangunan dia very pun sentimental. Bangunan itu pun sejarah. Even bangunan itu sendiri sudah menjadi museum. So built 130 plus years already. So masyarakat Sarawak amat sentimental to that very
particular building. Yes. So they've been asking us, what are you doing? Now we are doing the conservation of the building. So, in order to make it, Kukuh. dia punya kukuh, usia dia boleh panjang. So dan juga bukan hanya that museum atau that particular building we are doing on conservation atau pemeliharaan, tapi juga kepada bangunan-bangunan sejarah yang di bawah penguasaan kita seperti kubu-kubu. Okay. Sekarang ini kita tengah we have already done the conservation of 5 forts di Merudi, di Betong, di Kenawit. So this fort will be converted into museum. So menceritakan kisah di sekitar fort itu sendiri. So this is the one. Now at the moment we have almost like 12 museum, but we are still that one. We are still developing more because we have a lot of old buildings that we can be converted into this that one because of its historical values. So with regard to the old building, it will be turned into a natural history museum, which is we have one of the biggest also collection, especially tentang our wet specimen, which the one. And then dulu memang kita ada insects atau kupu-kupu dan sebagainya. It's been an attraction. Now we want to put it back, and then that one revive this museum ini. So seperti di tempat-tempat lain, I have been to macam di Australia, and they have one big natural history museum, which is a very an attraction. Kita ada 1 atau 3 kerangka paus, which is very huge, big, and then if you put that on display, I mean, kids, sure. I mean, they like all these things. Macam saya kecil-kecil dulu, John. And then they start to look around. Maybe we can Yes. tell a story of Moby Dick, who had been in the stomach of this big mammals. This is very interesting lah. Kita lihat macam mana, dan kementerian kita juga mempunyai aspirasi kalau boleh orang yang datang ke museum itu in lines in order to get into the Mungkin museum. Inilah yang kita, it's a challenge to us. Okay, kita boleh letak rangka buaya sebab kan Sarawak Which is is known famous, for famous to Sekarang Sarawak lah. famous. Okey, Encik The Tazuddin, biggest, kita dah kehabisan masa, tapi secara ringkas, bila museum ni buka nanti, apakah mungkin pesanan kepada masyarakat, terutamanya orang Sarawak, kepada Encik? Okay, bagi saya lah, our real customer is our people. Yes. So this is our customer. Now we are creating a big museum or other museum, and then our hasrat is so that our museum akan menyumbang bukan hanya kepada the needs and requirement of our own people, but also to the student who will use the museum as part of their research extension, sebagai pusat pembelajaran. Dan kita juga berhasrat akan bekerjasama dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk menjadikan museum sebagai pusat pembelajaran. Dan kita juga berhasrat to have a live streaming with them. So maybe they can allocate to us one day in a week that we try to, because we have so many curators now who are specialized in their own field, dan kita buat live streaming to them. And then ini boleh membantu meringankan juga beban maybe guru-guru. So this is our hasrat to move forward lah. Okey, terima kasih Encik Tazuddin kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Itulah je sebanyak perkongsian yang dikongsikan oleh Encik Tazuddin, pengarah Museum Sarawak, dan saya sangat teruja untuk melihat di bulan April nanti. Kita doa banyak-banyak tak ada halangan supaya museum itu boleh dibuka dan boleh dinikmati oleh masyarakat tempatan dan juga masyarakat dari luar kalau dibenarkan untuk masuk dah. Okey. Jadi kita akan berehat sebentar, selepas ni kita akan kembali lagi dengan seorang yang sangat berbakat, seorang yang saya kagumi. Semuanya selepas ini, kita berehat sebentar hanya di Sejahtera Asia. Okay, thank you. Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya,
sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia sehingga sekarang ini bersama kami di Sejahtera Asia. Baiklah, hari ini kita bersama dengan satu lagi tetamu istimewa kita iaitu nama beliau adalah Amir Sheikh Ali, iaitu seorang mural artist sangat berbakat dalam bidang painting ni, John. Baik, tanpa membuang masa kita perkenalkan Cik Amir. Baik, Encik Amir, terima kasih kerana sudi datang. Selamat pagi. Selamat datang. Okey, awal bangun itu. Awal bangun. Terima kasih. Bukan Jamil bangun tak sebenarnya. Sebelum tu Cik Amir, kita nak tahu dari umur berapa Amir sebenarnya ada bakat dalam bidang mural painting ni, dan adakah ia adalah bakat semula jadi ke ataupun belajar di sekolah ke ataupun keluar ambil kursus ke, macam mana tu? Okey, kami start melukis kami rasa daripada umur 7 tahun. Wow, 7 tahun. 7 tahun dah start melukis macam conteng-conteng dinding apa indah. Lepas ya Dari 7 tahun memang suka conteng dinding lah. Conteng dinding rumah, John. lepas ya education kami saya dah ambil apa-apa arts sedap. education. Cuma masa 2015 kami ada ambil graphic design. Tapi malangnya kami si dapat habiskan. Cuma ia adalah antara kami pun education background bahagian seni. So memang bakat semula semula jadi. orang kata. Okey, masa umur 7 tahun ya, masa kita start paint dinding kah ataupun kertas? Dinding, kertas. Dan macam ni Amir tahu yang Amir tu berbakat dalam lukisan tu. Like, siapa yang menilai? Adakah kita pun anggap kacak juga aku lukis ataupun your parents kah? Mun wadah kami rasa kami berbakat si jual lah. Cuma kami rasa ia benda yang kami suka bola. Okay. And Hobi. masih di continue sampai hari tu lah. So yang jadi passion lah, it's yes. Passion. Okey, Jen, mungkin boleh kongsikan mural yang pertama, yang client job client. Okay. Yang the first client job. First client job. Kami dulu datang Kuching. Kami berasal daripada Miri. Okey. Tapi datang Kuching tu sebab main muzik. Okay. Ia adalah tujuan utama kami datang Main Kuching. muzik. Okey. Lepas ya pada tahun 2014 ataupun 2015 kami masih pola graffiti lah, which is secara illegally di dinding-dinding belakang. So first dinding kami pola ada di Carpenter Street. Okey. Lepas ya owner coffee shop dekat belakang ya. Nya minta tolong polahkan kedainya. So masa nervous lah. Ya first wall kami polah and orang bayar. So ia adalah first commission job kami. First mural kami polah. Okay, so
awal-awal dulu start illegally lah. Tapi satu seni je. Ya, And then semua orang kiranya dapat sambutan lah kiranya kan John. Yep. Sebab itu satu seni. Lepas tu nampak dekat mural nampak cantik walaupun dia kadang-kadang orang cakap make no sense. Tapi cantik, cantik. Ya, sebab yang itu no seni. sense tu yang spray suka hati betul. itu dipanggil Tengok. vandalism. Itu vandalism. Tapi Betul, ni, betul. this is art. Okay. Okay, dan mungkin boleh kongsikan. Okay, kita nak cakap pasal satu mural ataupun satu lukisan yang dilakukan oleh Amir bersama dengan dua lagi rakan, iaitu yang Kita Jaga Kita. Dan difahamkan juga gambar yang digunakan adalah gambar isteri dan juga anak Amir sendiri. Mungkin boleh ceritakan kenapa pakai isteri dengan anak? Okey, projek adalah projek Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dengan agensi agensi pengurusan bencana negara yang dikelolai oleh Balai Seni Negara. Soalnya pilih kami dengan Aris Kong ataupun Jagong untuk pen di mural dekat Sidma College. Jadi inspirasi kena kami pakai gambar isteri dengan anak kami ya. Deadline-nya adalah birthday anak kami. Ia ada deadline-nya 22 Deadline untuk buat mural painting. Kalau tak silap diberikan 4 hari je untuk mulahan. Oh ya kah? Seminggu. Seminggu. Okay. Seminggu. Jadi inspirasi datang daripada dua orang yang kami selalu yang kami nanggar hari-hari lah. And untuk menunjukkan dua generasi yang berbeza, which is generasi isteri kami dengan generasi anak kami yang baru tu, menjaga satu sama lain yang inspirasi. So itulah inspirasi ataupun idea Tercetusnya inspirasinya dari sebalik Sia John. Dalam masa yang sama macam birthday surprise lah. Oh, birthday surprise untuk siapa? Untuk Untuk anak, isteri. Untuk kami. Anak kami. Okay, anak dah berapa umur dah anak? Setahun lebih dah. Setahun lebih. So gambar masih di Siana. Masih. Di lokasi ya di sini. Di Jalan Haji Taha, Sidma College. Sidma College. Okey Amir, boleh Amir ceritakan bagaimana sebuah hobi tersebut boleh berubah menjadi satu career sehingga dapat menampung kehidupan Amir dan keluarga sendiri? Okey, kedai kami pada tadi kami datang Kuching untuk bermain muzik. Okay. So kedai yang dekat Capital Street dia adalah orang ada batu loncatan untuk kami pola benda tu jadi kerja. And the rest is history lah pada orang. Wow. Yang muzik ya, Amir main muzik apa? Ya. Kami main drum. Main drum. Sekarang masih main drum? Network dah stop dah lah. Tapi Fokus main suka-suka pada- boleh lah. Okay. Jadi cakap mengenai mural dekat Capital Street itu yang di belakang apa nama kedai tu? Monkey Wrong Place. belakang the whole street ya di Polah leh kita limpun. Si ada juga arti-arti lain lah. But this year you start, that's where you start. Dan menarik perhatian orang. Interesting. Baik. Interesting, baik. Itulah banyak perkongsian yang dikongsikan oleh Amir. Tapi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Anything can happen. I feel alive inside. I feel alive. I feel alive, feel alive, feel alive. For the very first time. I feel alive, feel alive, feel alive. For the very first time. I feel alive, feel alive, feel alive. Free your worries. Go cashless. Get rewarded. Sarawak Pay. Towards cashless lifestyle.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami. Saya John dan juga Jess. Dan kami masih lagi bersama dengan Amir Sheikh Ali, artis mural, seorang yang sangat berbakat. Dan daripada hobi ataupun dari passion ke career. Jadi Amir, kita mau tanya lah. Proses untuk menghasilkan sebuah mural tu, macam ni prosesnya? Kita dulu lukis atas kertas dulu ke? And then ataupun atas komputer macam ni? Mungkin boleh kongsikan proses? Okay, first sekali research. Okay. Research, search internet, apa yang berkaitan dengan tema yang diberi klien ataupun apa yang kami mau pola. And secondnya sketch lah. Sketch. Macam Genetok dah ada tablet, drawing tablet nak. Macam dulu kami pakai kertas, tapi Genetok kami dah start pakai drawing tablet, iPad. Yep. Dari sialah susun compositionnya apa semua. So bila dah ready, dah color dah pilih apa semua, barulah pergi ke dinding. Dan dekat dinding pun perlu adanya pun sketching juga. Usually mun kami dinding besar macam contohnya macam 3-4 tingkat, kami akan pakai projector lah. Projector pancarkan ke dindingnya and then tracing. Tracing, so yang mengambil masa yang sekejap lah. Betul, sebab kita just follow je kan line-line yang kita dah lukis, dah sketch dah Tapi sebenarnya. projectornya siang hari boleh nampak kah? Paksa Memang pola very strong projector. malam lah. Malamnya pula, John. So the first day untuk kami sketch outline-nya, kami selalunya akan start malam lah. Pukul 9, pukul 10 macam ni. Sketch si ambil masa yang lama kan. Masih lama ya? Berapa lama? Maybe for him si lama, tapi bagi kita lama. 3-4 jam macam ni. 3-4 jam. sketch. Lama kita lah juga memang ya. ambil. Kalau kita 1 hari je. Jadi apakah antara cabaran yang dihadapi oleh Amir ketika mula-mula mencuburi bidang mural penting ini? Painting ini sebagai seorang artis sepenuh masa. Okey. Cabaran nombor satunya kami rasa mau pula orang kenal dengan kami. So kami perlu banyak keluar. Dulu kami selalu macam cari dinding di sekitar Kuching tu, kami akan discuss dengan owner ya. Kami akan show kerja-kerja kami yang lama. Kau mau si aku mula di tepi kedai kau tu. So ada saja yang setuju, ada yang si. So kami aktif lah dulu. Maksudnya kita yang pergi keluar cari klien macam ni lah. Macam kita offer untuk molah dindingnya for free lah. Ya salah satu One of cara your macam advertising, lah. marketing, Advertising. branding dan sebagainya. Mungkin pernah sih macam kita menerima kritikan daripada family kah, masyarakat kah? Macam family ya benda biasa lah pasal kami. So benda tu semua orang yang macam bahagian kreatif tu mesti ada family. Tapi lama-lama bila saya nangga apa yang kami achieve, saya dah start sampai kini tu family kami masih support lah. Apa yang kami bola. Dan setiap orang pasti ada orang kata John apa tu? Orang kata role model. Okey. Okey. Yang mengaspirasikan kita sendiri. Jadi kalau Amir sendiri siapa role model Amir? Role model dalam mural Dalam painting mural lah. painting ni. okay. Mun dalam hidup lah, role model dalam life tu mak bapak kami dengan kawan-kawan sekitar kami lah. Kami di surround oleh orang-orang yang hardworking, orang-orang yang rajin. So benda yang pola kami push them pun juga. And mun dalam graffiti scene nya banyak sebenarnya. Tapi yang paling kami is Felipe Panton daripada Spain, Dembski dengan Reutz. Saya tiga ya. Pernah terfikir tak akan joint venture dengan diorang? Kolaborasi. Terfikir ada tapi kami asal lama je ya. Tapi orang kata angan-angan tu akan jadi kenyataan John kalau kita ada angan-angan. Selain daripada mural painting tadi Amir cakap ada bakat menyanyi, maksudnya bermain muzik, main drum. Masa nak pergi ke Kuching Sarawak ni memang ada band ke macam mana? Ada. Ada band. Jadi ingat nak tubuhkan satu band, lepas tu nak debut sebagai artis lah macam tu, artis daripada seni muzik. Yes, dulu kami mau jadi rockstar lah macam ni. Oh, rockstar. No wonder lah dia punya pakaian macam ni, John. Dia ada aura-aura memang stylo lah. rockstar. Dulu memang Kreatif.
push music ya. Tapi along the way terjumpa dengan benda lain. Benda lain yang jadi preoperasi kami tu. Tapi dalam masa terdekat ada perancangan baru tak untuk menghasilkan karya baru? Karya grafiti InsyaAllah ada. Kami masih ada beberapa projek yang masih dalam perbincangan lah. Sebab banyak yang delay disebabkan pandemik COVID tu. So adalah yang akan datang lah. Okey, Amir, secara ringkas, mungkin boleh kongsikan bukan ucapan lah, macam nasihat kepada golongan muda ni, tahu ada anak-anak muda yang mungkin mau ikut jejak Amir untuk menjadi seorang graffiti artist. Apa pesanan kita kepada si Datuk, the young generation? Kalau ada yang mau ikut jejak langkah kami, teruskan, sebab hand skill tu si banyak orang ada, especially di bahagian Sarawak tu. Tapi dalam masa yang sama jangan don't put two feet in the water, orang putih. Okey. Cuba juga benda lain. Cuba graphic design, cuba Adobe Premiere Pro, apa-apa benda yang kreatif lah yang kita orang minat. So dalam masa yang sama kita orang terikat dengan sikit benda aja. Kita orang ada skill-skill yang lain gitu. So skill-skill tu zaman tu is sangat-sangat berguna. Betul. Itulah banyak perkongsian. Terima kasih Amir kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Okey, last kalau mungkin contoh orang nak lihat apa kerja-kerja yang Amir pernah lakukan ataupun mungkin nak hire Amir untuk buat mural, mana dia orang boleh cari? Boleh cek Instagram kami. Instagram, okey. Amir Sheikh Ali. So semua previous job apa Semua ada dalam. Ya, Instagram kami boleh padahnya macam portfolio. Ya, betul. Okey, itu kalau nak memerlukan perkhidmatan Amir Sheikh Ali, boleh je saksikan. Bukan, boleh je cari dia dekat Instagram, drop a DM ke email ke, memang dia akan respond. Baik, jadi terima kasih sekali lagi Amir. Terima kasih. Sama. Kita akan berehat sebentar selepas tu cakap naik pesawat. Selepas ni kita akan kembali. Kita jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda kerana setia hingga ke akhir rancangannya untuk episod minggu ini, John. Jadi John, apa yang John pelajari untuk tetamu-tetamu kita hari ini, John? Baik, berdasarkan perbincangan kita pada pagi tadi, yang pertama itu Encik Tazuddin, pengarah Museum Sarawak. Yang pertama sekali saya sangat teruja dan looking forward lah untuk pembukaan museum baru bulan April tahun ni. Kita harap, kita doa tiada halangan, tiada COVID ni hilang. Lepas tu PKP tak ada, bolehlah museum ni buka dan kita boleh menikmati museum tersebut. Sebab bangunan tu dah sangat-sangat cantik, Jess. 5 tingkat. Jadi itu merupakan satu tarikan, bukan sahaja tarikan untuk orang tempatan, tetapi juga untuk tarikan orang luar. Dan saya pasti banyak artifak, banyak sejarah dalam tu yang boleh kita pelajari. Jadi untuk Jess pula, apa yang Jess dapat mengenai tetamu kita yang kedua? Tetamu kita yang kedua tadi berkenaan dengan Amir. Jadi Amir ni seorang mural artist, John. Jadi kadang-kadang hobi ni kita tak sangka menjadi career juga. Dan pesanan beliau tadi kepada anak-anak muda, kalau suka just go ahead saja untuk buat sesuatu yang anda suka. Tapi jangan lupa follow Instagram beliau untuk tengok dia punya seni-seni tu. Jadi itu dah seorang yang sangat berbakat. Dan saya sangat how to say, macam adore dia punya kan. Dia punya career tu. Jadi itu saja antara apa yang kita nak kongsikan kepada anda. Tetapi sebelum itu kami mewakili kru penerbitan Sejahtera Asia ingin mengucapkan selamat Hari Thaipusam kepada penonton kita yang beragama Hindu di mana saja anda berada. Selamat Hari Thaipusam. Dan kita sedia maklum inilah norma baharu. Sambutan tidak boleh dilakukan secara besar-besaran tetapi boleh dilakukan secara dalam rumah bersama dengan keluarga. Dan ini yang kita harus tempuhi
tak tahulah sampai bila, sebab Betul. itulah masa kita gawai hari itu pun norma baru. Raya Betul. pun norma baru. Christmas pun sama juga. New Year, Semua perayaan norma baru. Tahun baru Cina, pun akan datang tidak norma boleh, baru. tidak boleh ziarah menziarahi dan sebagainya. Betul. Jadi ini merupakan tanggungjawab kita untuk melandaikan Betul, melandaikan lekuk lekuk COVID-19 dan kita COVID-19. nak juga COVID-19 ni untuk cepat-cepat hilang lah. Walaupun kata- vaksin tak lama saja lagi nak sampai, Betul. tapi jangan jadikan vaksin itu sebagai satu alasan untuk kita lalai, Betul, leka. apa dan sebagainya. Sebab tu orang kata penting ya John, kita jaga kita. Mural yang dilukis, salah satu mural painting yang betul. dilukis oleh Amir. Ya. Itu untuk kesedaran semua orang sebenarnya kalau dalam menjalani kehidupan seharian ini. Jadi kalau ada yang lalu-lalu dekat kawasan tu, beringat-ingatlah anda bahawa kita kena jaga Beringat-ingat. kita. Macam mana tadi beringat-ingat? Beringat-ingatlah. itu kalau orang tua-tua cakap lah John. Kena ingat-ingat ni, kena beri peringatan setiap hari. Terima kasih ya Amir Syed Ali tadi kerana memperingatkan kita semua. Jadi semua kena bantu sama membantulah ya John. Ya, betul. Baiklah, sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk minggu ini, untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John. Kita jumpa lagi hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa minggu hadapan. Bye-bye.